Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Anda bersama dengan saya Syamsul Debat dalam program Jom Borak Poso. Daripada kita borak benda sesio, kita borak benda yang ada manfaat tuan-tuan dan sekalian. Dan hari ini topik yang akan kita bincangkan adalah topik momentum Ramadan. Jadi bersama dengan saya hari ini tak lain tak bukan The Living Legend. Allah. Oh, Kenapa mesti tak Legend. Kenapa mesti tak lain tak bukan? Memang tak sama. Memang tak sama. Iaitu Kak Liza Abdullah. Ya Allah. Liza Abdullah, orang Allahu semua kenal Akbar. LA. Wah, Liza Abdullah. Tapi mana lawan dengan SG? Macam tu LA SD hari ni. Okay. Jadi kita akan bincangkan tentang borak-borak kan, Borak-borak Jadi kita bincangkan. Jadi apa persiapan yang biasanya Kak Liza akan lakukan menjelang Ramadan? Mungkin boleh share dengan semua. Itu soalan biasalah setiap kali menjelang Ramadan. Persiapan dari segi apa maksud Ustaz? Persiapan kita punya Dalaman, luaran. Okey, kalau kita sebagai manusia kan Ustaz, hari-hari, kalau bukannya bulan Ramadan saja, saya punya praktikkan kepada hari-hari kita nak berubah jadi lebih baik. Tetapi kerana Ramadan itu Allah bagi ganjaran yang lebih, so of course lah kita akan rebut peluang di sepanjang bulan Ramadan, dan biarlah kalau boleh jangan Ramadan saja, biarlah sepanjang tahun. Betul. Jadi sebenarnya yang kita yang dituntut oleh agama, memang kalau sebelum sampainya Ramadan, kita dah berusaha dah Rejab, Syaban sebelum tu cuci diri kita sebaik-baiknya, mudah-mudahan. Dan sampailah kita ke Ramadan mudah-mudahan. Ya, kita doakanlah semoga dapat lagi menyambut Ramadan. Itu persiapannya tu. Dari segi luarannya, mungkin fizikalnya apa yang Kak Liza biasa siapkan? Siapkan dari segi apa? Salah contohnya anak nak tarawih ke? Okey, saya ni biasalah insya-Allah Ustaz, bukan raya saja. Saya memang insya-Allah setiap kali menjelang Ramadan saya akan pastikan saya nak dapat sepasang atau dua pasang telekung ataupun pakaian untuk saya pergi ke masjid untuk menyambut tarawih, sembahyang tarawih. Sebabnya bagi saya perayaan lain kita boleh berhabis duit, beli baju cantik-cantik, beli tudung mahal-mahal. Tapi apa salahnya kalau setiap kali Ramadan tu saya ajar diri saya untuk menghadiahkan diri saya sendiri untuk menghadap Allah sepanjang Ramadan tu untuk kelihatan lebih cantik, lebih kata pergi selesa pergi ke masjid. And satu lagi Ustaz, sebelum Ustaz tanya lebih jauh kan. Saya kan Ustaz, saya tak tahulah, saya insya-Allah lah saya praktikkan juga. Sebab kalau saya tak syuting, okey, kalau saya syuting saya berada di set. Tapi kalau tak syuting, saya pastikan diri saya insya-Allah saya nak pergi setiap masjid. Saya nak round, bukan masjid rumah saya je. Kalau boleh saya nak pergi setiap masjid tu saya nak pergi. Maknanya mana masjid yang kita boleh pergi, kita pergi. Yes, saya nak belajar. Maknanya setiap hari masjid lain-lain lah. Yes, saya nak belajar. InsyaAllah. Itu biasanya ada geng tu. Itulah kadang dulu saya Ustaz memang dah berumur pun, masa saya muda nak berkawan je, tapi tak juga. Sejak dah makin dah dewasa saya try pergi sendiri, sebab esok kita ke sana pun berseorangan kan. Tapi sejak dah ada anak ni yang benar-benar Astagfirullahalazim. Sejak dah ada anak ni saya bawalah anak saya ke mana-mana pun sekarang ni Ustaz. Itu semangat yang kita nampak tu kan. Jadi kalau kita tengok dari segi persiapan ni, kan orang Arab masuk je Rejab dia dah terbayang Ramadan kan. Orang Malaysia ni belum Rejab dah terbayang Syawal, dia lagi jauh. Jadi advance lah. Jadi maknanya dari segi selain daripada untuk tarawih, apa lagi untuk bulan Ramadan? Bulan dari Ramadan. Segi fizikal. Okey. Rumah ke, keadaan rumah ditukar ke, ada apa siapan? Saya tidaklah. Perlengkapan macam Quran ke, apa ke, sudut mengaji ke. Allah tu lagi termenusuk. Itu saya tak dapat bayangkan lagi. Cuma sebagai orang yang masih bekerja, jadi memanglah kita kalau boleh memang kita nak semua baru. Sebab kalau boleh kereta baru pun nak ditukar kereta baru, pergi ke masjid pakai kereta baru. Tapi apakan daya, ikut kemampuan kita. Tapi kalau Ustaz nak kata dari segi tu, saya tetap belajar. Jadi seperti diri saya juga, saya tak, apa yang ada saya tetap gunakan. Cumanya kalau ada peluang lah Ustaz, dia tiap-tiap malam tu kalau boleh memang nak ke masjid. Tapi seperti yang saya cakap lah, bila kita bekerja masa dulu lah saya tak faham tentang istilah tarawih mesti di masjid. So bila bila bekerja tu tak main tarawih, tak silap. Jadi maknanya walau macam mana pun di rumah pun kita boleh. Jadi kalau kat rumah tu saya cantik-cantikkanlah ruang saya, ruang solat yang tak berapa nak ada tu kan. Buatlah cantik-cantik. Bolehlah suruh Syekh Nakib anak anda tu jadi imam. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah, masya-Allah. Jadi kalau ikutkan, mungkinlah kita tengok satu dilema bulan Ramadan ni kan adalah over expense, maknanya perbelanjaan yang terlebih belanja. Jadi terutamanya pada waktu bila tau? Waktu untuk buka puasa. Jadi macam mana Kak Liza biasa? Saya takut bila saya cakap tu nanti ada riak ke dalam hati. Saya tak tahulah Ustaz, saya bersyukur pada Allah. Saya selalu
baik bersahur, baik berbuka puasa. Saya memang tanamkan benda tu dalam family saya. Memang tidak ada pembaziran. Sebab tu saya bukanlah tidak menggalakkan orang pergi pasar Ramadan, tapi saya antara orang yang kurang suka, kurang gemar pergi ke pasar Ramadan. Bukan kata tak support, tapi saya rasa saya ada prinsip saya. Jadi saya dengan keluarga saya, even kalau saya cakap pun orang mesti macam, ya ke? Ada makan. Tapi kalau tak ada, saya berdua dengan anak saya hidup lagi depan ni, saya setakat teh tarik dengan mutabak sekeping pun dah cukup untuk saya berbuka puasa, insya-Allah. Jadi patut macam tu diet. Jadi bersahur pun Ustaz, tanyalah anak saya, setakat makan buah tambah dengan air zam-zam ataupun air Nescafe, air susu ke apa dah cukup dah. Tapi itu kita kata tak ada. Tapi kalau dah dihidangkan, kalau tak makan. Betul. Jadi memang sebenarnya kalau boleh bulan puasa ni bukanlah bulan untuk kita buat pembaziran. Betul. Jadi ada lagi yang kita nak tanya. Nanti lepas ni kita nak tanya pula. Kita nak tanya tentang amalan Kak Liza yang saya amalkan pada bulan Ramadan. Jadi sebelum tu kita rehat dulu sekejap. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kurma. Buah kurma selalu dikaitkan dengan momentum beribadah di bulan Ramadan yang suci. Jadi untuk mendapatkan kurma yang berkualiti tinggi, yang terbaik, tuaian yang terbaru dan dibungkuskan dari Madinah, maka dapatkanlah kurma dari Harmony Health dan Berhad. Ada Safawi, ada Mariami dan ada juga kurma Ajwa Aliyah. Dijamin premium. Alhamdulillah anda masih bersama dengan saya Syamsul Debat dan juga Aliza Abdullah, yang mana tadi kita cerita momentum Ramadan. Bagaimana momentum tu Puan Liza Abdullah ni, Kak Liza Abdullah ni, dia maintain. Dia tak kira macam mana pun lah. Kita cakap lah macam mana pun. Dia memang tu je. Kipas je. Dia buka puasa, dia boleh maintain je. Setakat tu je apa yang ada. Kalau ada lebih, Alhamdulillah. Ustaz, maksud saya tu kalau orang hidangkan, kita makan. Betul. Jadi, maknanya cuma kita nak beralih pula konsep amalan kan. Jadi bila tiba Ramadan, apakah amalan yang biasa Kak Liza sentiasa amalkan? Mungkin kita boleh share sikit. Allah, malunya saya ni insan yang amalan ni tidaklah banyak mana Ustaz. Saya dalam proses untuk menjadi lebih baik. Jadi pada zaman kita kecil-kecil dulu, saya ingat lagi kita pergi masa kecil-kecil kita nakal. Kita pergi masjid tu bukan nak semain tarawih sangat pun. 2 rakaat 8 rakaat hilang pergi lagi kan. So insya-Allah kalau boleh dengan umur-umur kita macam ni, puasa tu kalau memang saya rasa dah penuhlah puasa, insya-Allah. Selagi ada peluang, ada ruang yang ada tu kita gunakan sebaik-baiknya. Contoh dulu kita punya zikir tu kurang Ustaz. Kita daripada cakap bukan, daripada mepek-epek bukan, baik kita zikrullah lagi bagus. Betul. Lepas tu kita buatlah sebaik mungkin dan memberi manfaat pada orang lain, bersedekah. Yang macam kita ni, macam dulu saya pun banyak benda saya dah fikir, kenapa saya dapat, saya fikir dulu mungkinlah ada kebaikan kita pernah buat, benda tu datang pada kita balik. Maknanya sedekah tu lah bagi saya amalan yang sebaik-baik. Kalau bukan bulan Ramadan pun kita amalkanlah, apatah lagi bulan puasa. And lagi satu, bila bulan puasa ni lah kalau kita tengok banyak ada rumah anak yatim, kita kena pergi. Jadi saya ada ruang saya akan cuba hadirkan diri untuk memberi kebahagiaan kepada anak yatim, insya-Allah. Tapi apa pandangan Kak Liza? Sebab ada yang saya terbaca baru-baru ni. Dia kata kalau kita nak bahagia dalam hidup kita, tak kisah suami isteri ke, kita dengan anak-anak ke, kita dengan masyarakat ke, kita dengan production ke kan. Kita kena banyak memberi daripada kita menerima, baru kita bahagia. Apa pandangan? Itu memang, itu tak nak tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Derma bukan tontonan, lakukan dalam sunyi. Jadi memang betul lah Ustaz, itu kita tidak menafikan, tetapi kita tidak boleh menghina orang yang menerima, yang menadah tangan. Sebab kita bukan berada di pihak dia. Tapi kalau kita berkemampuan, lebih baik kita memberi daripada kita menerima. So memang istilah tu. Maknanya kalau kita, dia kata lebih banyak memberi daripada kita menerima, kita akan lebih bahagia. Apa pandangan Kak Liza? Itu memang Kak Liza pernah tak alami benda tu? Memanglah rasa kebahagiaan tu kita sendiri akan rasa dalam bentuk apa. Mungkin kebahagiaan dari segi keluarga kita, anak cucu kita. So itu memang tidak dinafikan bila kita dapat memberi kepada orang, dan bila kita tengok orang tu bahagia, secara tak langsung akan memberi kebahagiaan pada kita. Itu memang kita tidak boleh sangka lagi Ustaz. Jadi apa pandangan Kak Liza? Antara bulan Ramadan ni, ada yang cakap paling tidak, kita ambil yang paling tidak ataupun macam mana. Kalau paling tidak tu maknanya at least bangun pagi kita sahur, lepas tu kita puasa, kita buka puasa, kita jaga solat fardu, dan kita buat tarawih dan witir. Atau
kita tambah lagi buat dengan tahajudnya, buat dengan dengan bangun malam qiyamul lailnya, dengan kita tadarus Qurannya. Jadi apa? Mana? Saya nak jawab ni tapi saya rasa macam masa mencemburu. Apa? Kejap lagi saya jawab. Aduh, jadi maknanya Tunggu. saya rasa memang betul lah Kak Liza boleh jadi host. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Lepas ni Kak Liza akan jawab soalan tu mana yang lebih baik. Jadi kita akan dengarkan jawapan sendiri. Sementara tu kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama lagi Ramadan dan tak lama juga selepas itu kita nak menyambut Syawal. Sudah tentu semua heboh nak dapatkan kuih raya yang terbaik. SD pun tak ketinggalan untuk turut serta untuk memeriahkan suasana Aidilfitri, iaitu kita ada kuih kapit crispy. Sedap menggeletek nyawa kau kalau makan. Kemudian ada biskut mazola crispy pun ada. Macam mana? Tengok. Tengok pun menyelerakan. Dan begitu juga kita ada Niha, kuih simpul kasih. Sedap ni Amik. Jadi siapa yang nak, pastikan anda dapatkan segera dengan menghubungi talian yang tertera. Jadi kita kembali semula untuk bincangkan soalan yang telah pun ditangguhkan oleh Kak Liza tadi. Iaitu mana lebih baik, adakah kita buat basic aja? Kita puasa, kita buka puasa, kita tarawih, kita witir, kemudian kita bangun sahur, ataupun kita tambah dengan qiyamul lail, tahajud, tadarus Quran. Mana sebenarnya pada Kak Liza sebenarnya lebih baik? Okey, Ustaz, kadang-kadang kita harus jadi pentamak. Kita harus jadi tamak. Jadi dalam istilah beribadah ni, bagi saya kalau boleh tamak, kita tamaklah setamak yang mungkin. Apatah lagi bulan Ramadan. Walaupun kita kata tadi kalau kita beramal bukan hanya bulan Ramadan. Tapi saya pula bulan Ramadan bukan saya dah. Saya semua orang pun. Tidur tu dah bukan lagi kepentingan dah. Tidur tu dah rasanya kalau kita dah, bukan kata tak tidur langsung, kena tidur. Tapi ambillah peluang itu. Maksudnya bila macam kita orang, contoh kita syuting, kita habis pukul 2-3 pagi. Saya kalau boleh dapat tidur setengah jam, dah bersyukur rahmat Allah dah. Buatlah apa yang ada peluang yang ada buat, kita buat, kita pulun Ustaz, sebab mungkin itu adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Jadi kita nak kalau boleh sebelum kita meninggalkan dunia ini, biarlah pembagian kita tu Ramadan yang terakhir tu kita pulunlah, kasih habis. Jadi kalau Ustaz cakap, saya insya-Allah kalau ada peluang tak tidur, kita buatlah tahajud ke, nak buat qiyamul lail ke, lepas tu tak tidur buat kalau pergi masjid lah, kalau dapat pergi peluang main subuh di masjid, kita pergi masjid. Tapi macam kita orang kalau di lokasi tu kerja bekerja, sebab saya percaya pekerjaan kami pun merupakan satu ibadah juga. Jadi peluang yang ada tu pulun sampai selagi kita mampu. Besok kalau dah tak sihat Ustaz, dah terlantar, jangan nak salahkan. Allah, rugilah aku tak buat. Tapi saya dengar, yang saya tahulah Kak Liza ni tak tahulah masih lagi ke atau pernah ke. Kak Liza memang susah nak tidur kan? Allah, itu memang itu bila dah berumur ni Ustaz. Memang saya tak nafikan. Mungkin saya percaya itu semua ada sebabnya. Allah nak suruh kita bangun tahajud. Aku dah kejutkan kau. Jadi jangan istilah. Jadi memang betul. Saya dulu satu ketika saya tidak praktikkan, bila tak boleh tidur tu tak memanfaatkan waktu tu. Tapi bila kita tak boleh tidur tu, Allah kata buatlah sesuatu yang boleh memberi manfaat pada kita, yang kita tak menamalkan dulu. Jadi bila cerita tentang momentum ni kan, macam mana Kak Liza mengekalkan momentum Kak Liza sebagai bulan Ramadan ni dengan puasanya, dengan apa, tapi dalam masa yang sama jadual kerja yang padat, lakonan, dan pelbagai lagi dan sebagainya. Jadi macam mana caranya Kak Liza mengekalkan momentum? Satu, memang saya suka bekerja and saya perlu bekerja. And Ustaz pun tahu kan, dunia ni memang penat. Dunia ni memang memenatkan, apatah lagi bila bekerja. Jadi kalau kita anggap pekerjaan kita sebagai satu ibadah, kita rasa itu satu nikmat bagi kita. Jadi memang kena fokus, memang tak nafikan sebagai manusia, kita minta pada Allah bagi kita kekuatan, bagi kita ingatan yang baik. Sebagai seorang pelakon ni, jangan menyusahkan orang lah Ustaz. Jaga kerja, jaga jadual. InsyaAllah kalau kita minta pada Allah, kita beri yang terbaik, insyaAllah Ustaz, kita akan dapat benda yang terbaik. Jadi memang dalam pekerjaan kami tu, Alhamdulillah, waktu break, kita ada break waktu solat kita, ada
waktu alhamdulillah lah production pernah faham waktu semayang kita akan break. Buka puasa 1 jam sebelum kita dah break. So bolehlah nak pergi kalau nak pergi beli barang ke. Lepas tu kita tunggu respect waktu semayang Jumaat, semayang maghrib, kita semayang maghrib. Kalau misalnya kita tak dapat pergi masjid, itu yang saya balik tadi, kat rumah pun kalau kita nak buat tarawih sebelum selagi tak subuh kita boleh semayang tarawih kan Ustaz. Jadi gunakanlah masa yang sebaiknya, and saya memang tak boleh kalau bulan puasa duduk di rumah saja. Saya memang suka bekerja. Okay, jadi dalam soalan yang terakhir kan, apakah harapan Kak Liza untuk Ramadan tahun ini? Allahu Akbar. Saya cakap saya nak menangis. Memang nak yang terbaik. Dan kita berharap kita berjumpa lagi Ramadan akan datang. Kalau inilah merupakan Ramadan terakhir, buatlah yang sebaik mungkin supaya Allah terima segala apa yang kita buat. Kita ni banyak dosa Ustaz, banyak benda yang kita pernah khilaf, yang banyak. So kita minta supaya Allah tetapkan iman kita, Allah jadikan kita jangan kufur nikmat. So saya nak jadi manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang saya nak sangat lebih baiklah makna hari daripada Ramadan yang sebelum ini, insya-Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi makna kata kita nampak siapakah Liza Abdullah sebenarnya kita berbual kan. Kalau tidak tu sekarang kita nak marah tengok Liza Abdullah ni. Sejak tengok Mak Leha marah kan, tapi sebenarnya itu watak. Mak Leha pun baiklah sebenarnya. Dah baik, ujung tu dah baik dah masa bermula tu. Lepas tu kalau watak dia dengan mata-mata dengan cucu ni tu, ya Allah. Kalau Ustaz cakap orang Ustaz kalau berceramah dia pun siap berlakon sekali, dia cakap orang dia pun sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia. Jadi kita ucapkan mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik untuk Kak Liza, untuk saya, untuk kita semua. Doa yang terbaik, mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk Ramadan tahun ini dan rezekikan untuk sampai pada Ramadan yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya dan juga Kak Liza Abdullah hari ini dalam Jom Borak Puasa. InsyaAllah dalam bulan Ramadan jangan buang masa untuk sembang benda sia-sia, tapi sembanglah perkara yang bermanfaat. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.